Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan tajuk PDPR kita. Tajuk seterusnya yang akan kita belajar ialah tajuk 10.2 sebab minggu lepas kita dah belajar tajuk 10.1. Jadi hari ini kita tengok tajuk yang seterusnya iaitu tajuk 10.2 iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara kita. Okey, tajuk 10.2 kita tengok iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara lah. Okey, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara diatur pada peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri maknanya ada dua-dua. Peringkat kerajaan persekutuan pun ada, kerajaan negeri pun ada dibuat. Persediaan dibuat melalui penubuhan jawatankuasa persediaan fizikal sambutan. Mesti nak sambut kan. Kita nak merdeka ni. Tak. Kalau jawatan kuasa persediaan fizikal sambutan dia telah diadakan. Tumpuan upacara sambutan pemasyuran kemerdekaan berlaku di Padang, Kelab Selangor dan juga di Stadium Merdeka lah. Itu tumpuan lah, tempat tumpuan upacara sambutan diadakan di setiap negeri di tanah Melayu. Maknanya semua negeri buat sambutan tersebutlah. Pada 8 Julai tahun 1957, sebelum tarikh merdeka tu, Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah berucap dalam Radio Malaya menyeru seluruh rakyat meraihkan hari kemerdekaan dengan meriah supaya kekal dalam lipatan sejarah negara. Tarikh yang sangat penting bagi negara kita lah. Kita mencapai kemerdekaan pada 3 Ogos tahun 1957 jam 7.33 pagi, Datuk Abdul Razak Hussein memaklumkan rakyat melalui Radio Malaya tentang atur cara sambutan kemerdekaan terutamanya pada tarikh 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Maknanya tarikh tu apa orang kata keramat bagi negara sebab kita telah mencapai kemerdekaan. Lama kita dijajah oleh penjajahan 446 tahun kita dijajah. Jadi apa rasa bila tiba-tiba kita mencapai kemerdekaan negara kita lah. Okey, sedikit info sini berkaitan dengan negara kita ni. Stadium Merdeka lah, sebab kita sambut merdeka tu. Stadium yang berkeluasan 5 hektar di dalam stadium direka bentuk oleh Jurutera Jabatan Kerja Raya Persekutuan SEJKS dan pembinaannya hampir mengambil masa setahun je buat stadium lah. Ia mula dibina pada Julai tahun 1956, tahun dah merdeka bila, dan siap sepenuhnya pada 21 Ogos tahun 1957. 21 Ogos, kita sambut 3 Ogos, 31 Ogos dekat sangatlah. Sebelum dibuka secara rasmi kepada orang ramai pada 24 Ogos dan menjadi venue pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu lah. Jadi pelajar kena ingat lah. Sebab tu stadium tu diberi nama Stadium Merdeka sebab tempat kita menyambut kemerdekaan negara kita. Okey, seterusnya jawatan kuasa persediaan fizikal maknanya fizikal ni buat macam-macam lah. Letakkan batu asas Stadium Merdeka, cara perasmian dia gambar tu. Stadium yang menjadi venue pilihan penganjuran acara sukan di peringkat tampang sedunia itu dilengkapi dengan kira-kira 22,000 tempat duduk dengan 3,000 daripadanya terletak di bawah bumbung itu Stadium Merdeka kita lah. Dulu popular Stadium Merdeka. Jawatankuasa persediaan fizikal perlu memberi perhatian bagi menonjolkan identiti negara kita sebagai negara yang telah mencapai kemerdekaan. Selamat merdeka. Antara prasarana yang disediakan oleh Jawatankuasa persediaan fizikal ialah Stadium Merdeka untuk meraihkan kemerdekaan dan Istana Negara untuk yang di-Pertua Agong. Sebab istana kan dekat negeri, raja negeri dan seorang yang dipilih untuk menjadi ketua negara kita. Jadi kena buat istana lah untuk yang di-Pertuan Agong negara kita. Okey, kemudian persediaan Jawatankuasa persediaan itu juga telah menyediakan lagu negara kita. Lagu negaraku cipta sebagai sebuah lagu kebangsaan negara kan. Di sekolah setiap pagi kita nyanyi lagu negaraku. Jadi pelajar pun tahu
lirik lagu negaraku lah. Lagu negaraku dicipta sebelum kita mencapai kemerdekaan, nak dinyanyikan pada hari merdeka tu. Tengku Abdul Rahman telah mencadangkan lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Sebuah jawatankuasa pemilihan lagu kebangsaan dibentuk. Jawatankuasa dipengerusikan oleh Tuanku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif, pengarah Jabatan Penerangan Negara. Lagu negaraku yang berasal daripada lagu Terambulan. Lagu Terambulan, kalau pelajar boleh tengok lagu Negeri Perak, yang liriknya ditulis oleh Saiful Bahri. Kalau pelajar buka YouTube, cari Google, cari YouTube tu, cari tajuk lagu Negeri Perak. Lirik lain tapi muzik seakan-akan lagu negaraku, sebab dia tiru lirik lagu Terambulan di Negeri Perak lah. Untuk lagu negaraku. Okey, seterusnya yang keempat, bendera lah. Mesti ada bendera tak? Nak merdeka, mungkin ada bendera. Kalau kita ada bendera, ciptalah bendera kita. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia akan dijadikan bendera kebangsaan. Mereka bentuk bendera ni dicipta oleh Muhammad Hamzah, Muhammad bin Hamzah. Ingatlah, mereka bentuk dihasilkan oleh Muhammad Hamzah, kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 hari bulan Mei tahun 1950 lagi di Istana Sultan Selangor, penggunaan jata negara. Kemudian ada jata negara lah. Jata negara diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei. Bunga raya dipilih oleh tuanku sebagai bunga kebangsaan. Dipilih bunga raya, bukannya bunga kertas. Kementerian Pertanian meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Jadi bunga raya tu dipilihlah sebagai bunga kebangsaan. Kita ada bendera kebangsaan, kita ada lagu kebangsaan, kita ada negara jata negara kita lah. Okey, ni jata negara kita yang sah lah semasa kita mencapai kemerdekaan. Ni jata ada dua harimau ni. Harimau ni lambai gapo lah. Itu jata negara. Lambang negara merdeka menggunakan lamban Persekutuan Tanah Melayu yang diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei tahun 1952. Pada masa itu, lamban persekutuan berbentuk sebuah perisau. Di atas perisau tersebut terletak bulan sabit dan bintang pencah sebelah yang menunjukkan sebelah buah negeri dan juga negeri-negeri selat. Anak bulan dan bintang, anak bulan dengan bintang ni menandakan agama Islam. Anak bulan dengan bintang adalah ni, dua-dua ni lambang Islam lah. Di bahagian sebelah atas di dalam perisai itu terdapat 5 bilah keris. Ni keris keris. 5 bilah keris. 5 bilah keris itu menandakan 5 buah negeri Melayu tidak bersekutu. Macam Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, negeri Melayu tidak bersekutu. Di sebelah kiri pula menunjukkan negeri Pulau Pinang dan kanannya Melaka lah. Ada Pulau Pinang, ada Melaka ni, ada Sarawak, ada Sarawak tak lagi Di tengah-tengah perisai terdapat warna hitam dan putih mewakili negeri Pahang, merah dan kuning mewakili Selangor, putih, kuning, hitam, perak dan kuning, merah serta hitam mewakili negeri Sembilan lah. Warna ni tu warna pak tu. Negeri-negeri Melayu negeri-negeri Melayu bersekutu. 2 ekor harimau di kiri kanan perisai, di sebelah luar. Rima tu lambek gapo lah. Sebagai penyokong perisai negeri-negeri Melayu sekutu yang dahulu. Perisai dialas dengan corak kata tulisan Jawi tu. Ni tulisan Jawi corak kata tu. Bersekutu bertambah mutu. Maknanya bersekutu tu bekerjasama lah. Maknanya bersekutu, semua rakyat kita bersekutu untuk negara lah. Maka bertambahlah mutu negara kita. Yang bersamaan dengan slogan bahasa Inggerisnya. Dulu ditulis dalam bahasa Inggeris. Kalau ni bersekutu bertambah mutu lah. Unity is strength. Warna kuning pada awal ialah warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu lah. Tu warna kuning maknanya ada kuning situ Maknanya itu ialah jatah negara kita lah. Berbeza dengan jatah ni lain sikit lah. Ni semasa kemerdekaan negara kita. Okey, kemudian jawatan kuasa sambutan. Dia ada jawatan kuasa sambutan. Jadi jawatan kuasa fizikal yang menyediakan
bendera, lagu semua tu berstadium istana jawatankuasa sambutan memainkan peranan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri Bangunan di sekitar bandar raya dan padang kelab Selangor dihiasi lampu lampu cerah, comel semangat nak merdeka mula-mula sambut teh bulan ni kita sambut hangat dah. Ni nak merdeka mesti hangat sambut teh. Sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempah. Banyak 75,000 ditempah. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan tersedia dengan pakaian khas ilham daripada Tengku Abdul Rahman sendiri ni pakaian ni nak pakai semerdeka tu pakaian dia lah. Ni cerah tu. Bulan raya tu Kuala Lumpur tu cerah. Baju maskrat yang berasal dari Kedah diubah suai dengan lengkap seluar satin warna hitam pakaian dilengkapi dengan kain songket. Di samping ada tengkolok jereka khas untuk menteri Itu jawatankuasa sambutan lah. Okey, kemudian kerajaan mengajukan kursus khas untuk berkaitan dengan protokol untuk kaki tangan kerajaan lebih sebanyak 3,300 orang pegawai kerajaan menjalani kursus selama 3 hari. Buat kursus khas mereka bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara sebab nak sambut orang luar atas ni bukan sebagai penjajah sebagai tetamu kehormat Semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberi gaji seminggu lebih awal. Gaji awal masa nak merdeka tu macam kita learn ni lah nak gaya apa gaji awal lah. Jadi gaji dia beri awal lah. Sambutan sangat dinantikan oleh rakyat. Semua tiket kereta api Tanah Melayu di Pantai Timur habis ditempah. Tiket bas juga habis. Tiket habis pun nak gaya. Sambutan lebih besar daripada gaya ni sebab melibatkan semua kaum lah nak merdeka. Negara kita dijajah lama tiba-tiba nak merdeka. Jadi mesti sambutan dia teramat-amat lah besar. Semua pihak pada peringkat pusat maupun negeri telah memberikan kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan hari merdeka negara kita. Suasana merdeka tu sangat indah lah untuk kita kenang kalau kita hidup pada zaman dia tu lah. Okay, jawatankuasa yang ditubuhkan untuk memastikan sambutan berjalan dengan lancar. Ini antara jawatankuasa yang ditubuhkan untuk memastikan perayaan hari merdeka kita tu berjalan dengan lancar lah. Jawatankuasa pusat perayaan merdeka dipromosikan oleh Tengku Abdul Rahman sendiri Jawatankuasa Kerja Pusat Merdeka Ketua Datuk Abdul Razak Hussein Balai Jawatankuasa Perayaan Ibu Kota Persekutuan dipromosikan oleh HS Lee Jawatankuasa Derma Perayaan Kemerdekaan ditubuhkan untuk mengutip derma bagi membantu perbelanjaan sambutan kemerdekaan kena kutip derma juga ni banyak kos habis walaupun nak menyambut tapi demi negara kita rela lah untuk berkorban untuk negara kita lah. Sebab orang lain korban mati nyawa, kita setakat nak korban duit tu apalah sangat lah. Nak korban harta emas ke apa ke nak ke pihak kerajaan untuk menyambut hari merdeka negara kita. Okey, persiapan dan sambutan pada peringkat negeri pula. Peringkat negeri pun dibuat juga di Kedah. Negeri pertama Kedah ni telah petani Kedah menabur bunga emas dan perak yang bentuk kecil sebagai bunga lawan dalam perayaan kemerdekaan. Dia buat bunga emas macam emas lah. Okey, mak sungguh ditabur pada majlis perjumpaan beramai-ramai penanam padi dan ahli syarikat kerjasama Kedah Utara bagi menjayakan kemerdekaan Tanah Melayu. Tindakan dibuat dengan harapan benih-benih padi ini akan tumbuh dengan subur sebagai bunga-bunga emas dan perak serta kehidupan petani akan lebih makmur supaya negara kita menjadi makmur. Bagi tujuan tersebut hampir 30 tahun emas dan perak ditempah untuk ditaburkan emas Okey, dipelih pula Kanga. Hadiah diberikan kepada rumah-rumah dan kedai-kedai yang menghiasi sambutan hari kemerdekaan. Majlis memberikan makanan kepada kanak-kanak serta olahraga telah diadakan. Pertunjukan kesenian dan kebudayaan juga telah diadakan. Pada 31 Ogos, syarikat-syarikat bas di Kedah dan Perlis mengeluarkan hadiah kepada semua pekerjanya termasuklah yang sedang bercuti selama 600 pekerja bas menerima neria RM6 seorang pada hari tersebut. Boleh dah RM6 masa tu. Banyak dah duit dah nak beli. Dulu beli pun 10 sen, nasi 5 sen je. Kalau dah ni neria nasi RM1 tak cukup. Nasi dekat RM8 RM1 dah. Mahal lah ni lah berbanding dengan zaman dulu lah.
Okey, di Pulau Pinang pun dibuat sambutan juga. Cara menaikkan bendera Persekutuan Melayu dan menurunkan bendera Union Jack. Bendera Union Jack ni bendera England lah, bendera British. Diadakan di samping bacaan doa selamat dan kesyukuran di masjid-masjid serta kenduri merdeka kepada golongan miskin. Kita tak lupa juga kepada golongan miskin boleh merdeka ni. Kita buat kenduri untuk mereka di majlis-majlis kesyukuran ni dimakai dah. Tayangan acara wayang gambar percuma diadakan. Pembacaan sajak dan pancaragam. Ucapan tahniah dan kesyukuran dibuat dalam bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Kemudian di negeri Perak pun dibuat juga sambutan. Acara perbarisan kanak-kanak di sekolah pengakak dan St. John ambulans telah diadakan di samping peraduan menyanyi, tarian, orang darat, zapin, ronggeng, bersilap, wayang kulit dan sandiwara. 7 buah sekolah di Parit, Perak mengadakan sukan perlawanan bola sepak dan pada malam harinya acara aneka warna lah. Kerajaan Perak juga membenarkan orang ramai memalu tabuh gendang palu tu diketuk selama 10 minit di masjid dan madrasah di kampung seluruh negeri Perak pada tengah malam 31 Ogos sempena menyambut hari kemerdekaan. Sukanya nak merdeka lah, macam-macam buat. Setiap negeri pun ada sambutan masing-masing. Di Melaka pun ada juga cara sembahyang kesyukuran, bacaan Al-Quran dan berzandi telah diadakan. Hadiah juga diberikan kepada kanak-kanak yang lahir pada 31 Ogos jam 12.05 malam hingga 6 petang. Lahir hari itu boleh hadiah betul lah, lahir hari merdeka. Wang sebanyak RM180 diberikan kepada golongan miskin yang melahirkan anak di Hospital Melaka, Alur Gajah dan Yasin. Kerajaan turut diminta mengubah nama-nama jalan dan membaiki tempat-tempat bersejarah di Melaka. Tukar nama Melayu lah, tak usah dalam Portugis. Di Johor juga diadakan sambutan. Pintu-pintu gerbang di pasar lampu dan perbelanjaan RM40,000 diperuntukkan untuk menjamu golongan miskin. Mengadakan hiburan, tamasya, sukan laut, tunjukkan bunga api, peraduan Ratu Kebaya diadakan di samping persembahan lagu Melayu asli dan lakonan pentas. Jamuan besar-besaran juga diadakan bagi meraihkan Tengku Abdul Rahman sebagai tanda penghormatan. Turut dicadangkan acara pengisiaran kemerdekaan di Segamat yang dibaca dalam 4 bahasa. Itu sambutan di peringkat di negeri Johor. Jadi masing-masing negeri buat sambutan lah. Di Kelantan kita pun ada juga buat sambutan juga merdeka. Dua Kelantan ni terkenal dengan rebana lah. 2 pelapis rebana istimewa dibuat daripada batang kelapa dan dihiasi dengan perkataan merdeka dalam tulisan Jawi, dan Rumi telah siap untuk tujuan tersebut. Maya ajak juga buat perarakan nasi kunyit, permainan tradisional wayang kulit, menora, makyun di Kibarat dan juga gasing telah diadakan di Kota Baru. Di Terengganu pula Pesta Merdeka akan diadakan selama 4 hari berturut-turut mulai 31 Ogos dengan pertunjukan joget moden, rodat, boria, wayang kulit, bangsawan dan mokyung. Dalam raya sejauh 10 batu dihiasi dengan bendera dan lampu. 3 jenis semboyan dibunyikan serentak pada malam 30 Ogos. Tabuh masjid besar Sultan Zainal Abidin di Palu. Macam WP subuh dulu kan, Palu gedung dung 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 dung. Tak ada dah dengar. Ramai cikgu Del lagi, cikgu Del Palu gedung di Balsoh dibuat dulu. Okey, di Rembau Negeri Sembilan penduduk Rembau mengadakan kenduri dan bacaan doa selamat. Turut diadakan ialah istiadat barisan kehormat disusuli dengan isyaran kemerdekaan pada malamnya. Majlis doa selamat dan jamuan diadakan. Perayaan juga diserikan dengan sukan padan serta pesta kesenian dan kebudayaan. Di Pahang, Semantan, perayaan disambut dengan mengadakan pertandingan darat, sungai, jamuan makan dan tarian ronggeng. Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran, merasmikan upacara ini. Rombongan pengakak dari Kuala Lumpur, Pahang mengadakan lawatan ke selatan Tanah Melayu dan berada di Kuala Lumpur. Kemudiannya bagi meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan. Maknanya setiap negeri itu buat sambutan upacara kemerdekaan nak menyambut Hari Kemerdekaan negara lah pada 31 Ogos tahun 1957. Satu peristiwa sejarah dan peristiwa keramat bagi negara kita. Lama dijajah, tiba-tiba kita merdeka lah. Satu orang kata sangat suka lah orang yang terlibat berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Kita ni rasa sambut pun suka dah lah.
Kalau kita buat lah ni, kita buat naik basikal ke. Sekolah kita pun buat gaya basikal, apa bendera macam-macam lah buat. Dia boleh buat apa-apa asalkan matlamat kita untuk menyambut Hari Merdeka. Kita suka kita merdeka. Maknanya merdeka daripada penjajahan. 440 tahun negara kita dijajah. Kita mencapai kemerdekaan, sesuatu yang peristiwa yang amat bermakna dan bersejarah di negara kita. Kita kena hargai benda tu. Kita kena isi kemerdekaan negara kita. Okey, habis tajuk 10.2. Tengok soalan pula untuk 10.2 ni. Jadi pelajar boleh jawablah soalan ni lah. Beberapa jawatan kuasa persediaan telah dibentuk bagi melancarkan sambutan Hari Merdeka negara kita. Nyatakan 2 bidang tugas jawatan kuasa fizikal lah. Okey, untuk jawab ada nombor ni, pelajar tak perlu buat esei, talin je tulis. 1. Menonjolkan identiti negara. Yang kedua, menyediakan prasarana fizikal lah. Ambil direct saja, dapat 2 markah. Untuk soalan B, soalan ni tak ada nombor. Jadi bila tak ada nombor, pelajar kena buat dalam bentuk esei lah. Ada subjek dan ada predikat ayat tu lah. Okey, soalan dia, sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957 telah dirancang dengan begitu teliti oleh semua pihak tanpa mengira fahaman politik. Bincangkan pernyataan di atas. Okey, jadi ambil ayatnya balik. Sambutan untuk Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 telah dirancang dengan begitu teliti oleh semua pihak tanpa mengira fahaman politik yang berbeza, iaitu guna penanda wacana, iaitu F1, perancangan yang teliti memberikan hasil yang terbaik. Sama isi kedua. Selain itu, sambutan kemerdekaan negara juga dapat perjalanan majlis menjadi lebih lancar. Isi seterusnya sambutan untuk kemerdekaan negara kita juga mewujudkan kerjasama kepimpinan pelbagai kaum tanpa kaum dengan matlamat yang satu, iaitu untuk menunjukkan keharmonian. Pada ada huraya tu kan, campur dengan huraya. Okey, akhir sekali, sambutan untuk Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 telah dirancang dengan teliti kerana rakyat segenap lapisan masyarakat terlibat patut dicontohi, iaitu kepimpinan melalui tauladan. Semua isi semualah buat dalam bentuk esei guna penanda wacana. Maknanya yang pertama tu direct dengan ayat guna iaitu, yang kedua tu selain itu, yang ketiga seterusnya, yang keempat seterusnya, yang kelima tu yang keempat akhir sekali. Contoh untuk jawab soalan esei lah. Fakta 4 markah je. Satu isi, 1 markah. Okey, soalan C pula, bagaimanakah cara kita untuk menghargai peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita? Ini soalan kebab. Jadi cara bagaimanakah ni, potong. Cara kita untuk menghargai peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang perjuangkan kemerdekaan negara ialah ambil sambutan Hari Negarawan. Hari Negarawan kita lah. Kemudian cara yang kedua ialah lawatan ke muzium. Cara yang ketiga, yang seterusnya, pertandingan bakat kreatif berkaitan dengan kemerdekaan di peringkat sekolah. Kemudian abadikan nama pada bangunan. Seterusnya, cara kita untuk menghargai peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang perjuangkan kemerdekaan negara ialah kita ambil M5 pula pemberian gelaran hadiah, pencen serta anugerah tokoh dan sebagainya lah. Maknanya pelajar buat dalam bentuk esei guna selain itu, seterusnya. Maknanya kena ada ayat dalam bentuk esei. Jangan buat point dah. Ini salah, tak ada markah. Okey, cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di tajuk 10.3 untuk hari Isnin pula. Hari Ahad kita tengok tajuk 10.2. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.